Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama Cikgu Mahiran untuk mempelajari sejarah KSSM Tingkatan 5, Bab 5 Pembentukan Malaysia Siri 1. Hari ini kita akan memberi fokus kepada 5.1 konsep gagasan Malaysia dan 5.2 perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Diharapkan pada akhir pembelajaran ini nanti anda semua dapat menyatakan konsep gagasan Malaysia, seterusnya memerihalkan perkembangan idea dan usaha yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Sebagai pendahuluan, mari kita sama-sama melihat konsep gagasan Malaysia. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu disusuli dengan pembentukan Malaysia telah melahirkan negara ini sebagai sebuah negara yang berdaulat. Pembentukan Malaysia memperlihatkan kerjasama tokoh dari Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah yang termasuk Singapura dalam siri rundingan dengan Kerajaan British. Kesepakatan antara semua pihak ini telah menzahirkan pembentukan Malaysia dan kemudiannya terbentuklah Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Apakah yang dimaksudkan dengan idea gagasan Malaysia? Idea gagasan Malaysia merupakan konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Antara idea lain yang pernah dilahirkan termasuklah Melayu Raya oleh gerakan nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua yang mana mereka mahu mendapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu daripada kuasa penjajah British, Belanda dan Amerika Syarikat. Bagaimanapun idea ini tidak berjaya dilaksanakan. Bagi pihak pegawai British, mereka telah mengemukakan idea penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam satu sistem pentadbiran dan ekonomi. Langkah ini bertujuan memudahkan pentadbiran pihak British. Idea gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ialah menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Jika anda melihat peta ini menunjukkan negeri-negeri yang menyertai Malaysia pada tahun 1963 iaitu kawasan yang ditandakan dengan warna hijau ini Setelah kita memahami konsep gagasan Malaysia, sekarang kita teruskan dengan 5.2 perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Idea daripada beberapa orang pegawai British Yang pertama, cadangan terawal dikemukakan oleh Lord Brassey, pengarah Syarikat Berpiagam Borneo Utara di Dewan Parlimen Britain pada tahun 1887. Beliau telah mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan negeri-negeri Selat supaya menjadi tanah jajahan yang lebih besar. Cadangan ini dikemukakan kerana pegawai British melihat potensi ekonomi melalui penggabungan wilayah ini. Setelah tamat Perang Dunia Kedua pula, Sir Malcolm Macdonald, Governor General British di Asia Tenggara telah mencadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Langkah ini sebenarnya bertujuan menyesuaikan dengan rancangan dekolonisasi iaitu proses ke arah berkerajaan sendiri. Pada tahun 1951 pula, Sir Malcolm Macdonald mengadakan perbincangan dengan Datuk Onn Jaafar yang pada ketika itu merupakan pemimpin United Malays National Organisation ataupun UMNO dan ahli Majlis Perundangan Persekutuan berkaitan dengan usaha menggabungkan Tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. Kemudian, Sir Garrett Templar, pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu,
telah meminta penggabungan wilayah ini disegerakan bagi tujuan keselamatan. Ya, untuk pengetahuan anda, Jawatan Pesuruhjaya Tinggi ini merupakan nama gelaran jawatan yang disandang oleh Ketua Perwakilan Negara dalam kalangan negara Commonwealth. Ya, kalau kita lihat jawatan ini sekarang adalah setara dengan jawatan duta. Pada tahun 1960, Mesyuarat Pegawai Tinggi British di Borneo bersetuju dengan cadangan pertahanan dan keselamatan. Akhir sekali kita melihat cadangan daripada Sir Geoffrey Tory, Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu yang mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi, dan cadangan beliau ini telah mendapat sokongan daripada pejabat kolonial. Sekarang kita lihat pula tentang idea pembentukan Malaysia ya daripada penduduk tempatan. Bermula pada tahun 1906, majalah Al-Imam menggesak penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Pada 1938, konsep Melayu Raya diperjuangkan oleh golongan nasionalis Tanah Melayu. Antara mereka ini termasuklah Ibrahim Haji Yaakob, Harun Aminur Rashid, Ahmad Bostamam, Ishak Haji Muhammad atau dikenali sebagai Pak Sako, dan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Idea mereka ini ialah menggabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia. Namun, idea ini tidak berhasil apabila Presiden Soekarno pada waktu itu telah mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tanpa melibatkan Tanah Melayu. Kemudian pada tahun 1955 pula, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam ucapannya di Persidangan Agung UMNO bulan Oktober 1955 telah mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1958, Datuk Mustafa Datuk Harun iaitu pemimpin Sabah dalam satu pertemuan dengan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Kuala Lumpur, ia telah menyatakan minat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan akhir sekali pada 1960, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memaklumkan kepada Lord Perth pada 10 Jun 1960 bahawa beliau berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Jadi setelah kita melihat sebenarnya rancangan pembentukan Malaysia ini telah pun mula berjalan apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memberikan komitmen terhadap rancangan penggabungan semua wilayah yang terlibat dan mendapat sokongan kerajaan British. Jadi kita lihat pula apakah rasionalnya kepada idea pembentukan Malaysia ini. Pertama sekali kita lihat faktor keselamatan. Ancaman komunis di negeri ini telah menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menganggap Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Jadi dengan itu, langkah penyatuan dengan Singapura ini diharapkan dapat memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang keselamatan dan pertahanan bagi membendung ancaman komunis di Singapura. Sarawak pula berhadapan dengan ancaman komunis melalui gerakan Clandestine Communist Organisation ataupun CCO. Dengan penyertaan Sarawak, kerajaan British berharap dapat membendung ancaman komunis. Jadi ini adalah faktor keselamatan. Kemudian kita lihat pula faktor keseimbangan komposisi kaum. Jadi keputusan untuk menerima Singapura dalam persekutuan akan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk
terutamanya di kalangan orang Melayu dengan orang Cina. Jadi perkara ini sangat dibimbangi oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan pemimpin UMNO pada waktu itu. Jadi dengan penggabungan Sarawak, Sabah dan Brunei diharapkan dapat menyeimbangkan komposisi antara kaum. Sebab atau faktor yang ketiga ialah mempercepat kemerdekaan. Bagi pihak British, pembentukan Malaysia dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi serta mempercepatkan kemerdekaan bagi wilayah Borneo, terutamanya Sarawak dan Sabah. Bagaimanapun, kerajaan British perlu memastikan bahawa usaha ini perlu mendapat sokongan penduduk di wilayah tersebut. Yang keempat, pembangunan wilayah. Cadangan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei membentuk sebuah negara adalah bertujuan supaya wilayah ini dapat bersatu dalam usaha mempercepat pelbagai bidang pembangunan. Pembentukan Malaysia boleh meningkatkan taraf hidup pribumi dalam pelbagai aspek seperti infrastruktur, sosial dan ekonomi menjadi lebih seimbang. Setelah kita mempelajari 5.1 konsep gagasan Malaysia dan 5.2 perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia, kesimpulan yang kita boleh buat ialah penduduk tempatan turut memainkan peranan dalam usaha menyatupadukan negara. Pembentukan Malaysia membuktikan pemimpin dan rakyat mempunyai fikiran yang jauh untuk merancang masa hadapan yang baik. Pembentukan Malaysia juga sekaligus dapat mengekang anasir komunis yang boleh mengancam keamanan negara untuk mewujudkan keamanan serantau. Sehingga kita berjumpa lagi untuk siri seterusnya. Terima kasih.